Sandakan merupakan salah sebuah bandaraya utama di Sabah dan merupakan bandar kedua terbesar di Sabah selepas Bandar Kota Kinabalu. Sandakan berada di sebelah pantai timur Pulau Borneo dan mempunyai penduduk berjumlah 422.765 orang. Penduduk berbangsa Bajau, Suluk, dan juga Cina amat dominan di Bandar Sandakan. Dari segi sejarah, Sandakan pernah menjadi pusat pentadbiran dan ibu negeri Borneo Utara semasa zaman pemerintahan British. Dari segi pelancongan pula, Sandakan terkenal sebagai pintu masuk ke destinasi ekopelancongan di Sabah, yaitu Sungai Kinabatangan, Gua Gomantong, Taman Pemeliharaan Orangutan, Sepilok, dan Taman Pulau Penyu. Itu saja daripada saya. Bahagian yang lain akan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya akan membentangkan 1.1 iaitu apakah aktiviti manusia di kawasan itu yang telah membantu perkembangan Bandar Sandakan. Antaranya ialah aktiviti perniagaan yang dapat dilihat berlaku di pasar raya di Bandar Sandakan seperti Genting Mas Mall, Pasar Raya TKS dan Santos serta Harbour Mall dapat membantu perkembangan Bandar Sandakan dengan cara menjana pendapatan. Selain itu, aktiviti perniagaan juga berlaku di pasar umum di Bandar Sandakan yang menjadi tempat utama kepada penduduk di Sandakan menjual dan membeli makanan basah seperti ayam, ikan, udang dan sayur-sayuran. Aktiviti perniagaan juga berlaku di restoran-restoran seperti Restoran Bistro, The Hard Deck by the Elapura Hotel dan Sandakan Kopitiam. Selain itu, aktiviti manusia yang membantu perkembangan Bandar Sandakan ialah aktiviti perikanan. Oleh sebab Bandar Sandakan yang terletak di pantai timur Sabah yang menghadap Laut Sulu menjadikan aktiviti manusia di bandar ini adalah menangkap hasil laut. Bandar Sandakan juga dikenali sebagai bandar pelabuhan di mana kemudahan jeti yang telah disediakan oleh bandar ini memudahkan lagi nelayan-nelayan berlabuh di pangkalan jeti untuk proses menurunkan hasil tangkapan laut seperti ikan, udang dan ketam untuk dijual. Aktiviti industri kecil dan sederhana IKS juga merupakan aktiviti manusia yang membantu perkembangan di Bandar Sandakan ini. Hal ini kerana Bandar Sandakan ini mempunyai suhu yang panas dan lembap dengan suhu purata sepanjang tahun adalah sebanyak 34 darjah Celsius membolehkan aktiviti pengeringan ikan masin dan udang kering di pasar berlaku. Akhir sekali, aktiviti pelancongan merupakan aktiviti manusia yang membantu perkembangan Bandar Sandakan. Hal ini kerana Bandar Sandakan dikenali sebagai The Little Hong Kong kerana struktur buatan bangunan yang agak usang dan agak mirip seperti di Bandar Hong Kong, China. Ini menjadi daya tarikan paling utama pelancong dari luar negara untuk melancong di Bandar Sandakan. Selain itu, faktor geografi Bandar Sandakan yang terletak di pantai timur Sabah yang menghadap Laut Sulu menjadikan bandar ini berada di pinggir laut yang telah ditambak, menyebabkan pelancong berminat untuk melancong ke Bandar Sandakan. Baik, saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan bagaimana aktiviti manusia dapat membantu perkembangan Bandar Sandakan. Dalam bahagian ini, terdapat 3 aktiviti yang ingin kami kemukakan iaitu aktiviti perniagaan, perikanan dan pelancongan. Kita akan pergi satu persatu iaitu yang pertama adalah aktiviti perniagaan. Baik, aktiviti perniagaan ini dapat membantu perkembangan Bandar Sandakan di mana ia mencipta peluang pekerjaan yang menjerumus kepada peningkatan kadar pendapatan. Apabila wujud aktiviti perniagaan, sudah semestinya ia membuka kepada banyak peluang pekerjaan. Jadi, rakyat setempat boleh mengisi kekosongan dalam sektor perniagaan tersebut dan mengubah taraf hidup mereka, seterusnya meningkatkan taraf pendapatan. Selain itu, aktiviti perniagaan juga dapat membantu perkembangan sesebuah bandar di mana hasil daripada aktiviti perniagaan akan wujud kutipan cukai ataupun yuran perniagaan. Okey, kutipan ini sekaligus akan membantu perkembangan sesebuah bandar tersebut. Seterusnya, aktiviti perikanan. Aktiviti perikanan dapat membantu perkembangan Bandar Sandakan melalui 3 cara, iaitu melalui pemasaran, pembangunan infrastruktur dan kelestarian sumber. Kita sedia maklum bahawa Bandar Sandakan terkenal dengan pengeluaran keropok ikan.
Hasil perikanan berterusan yang dijalankan oleh penduduk setempat membolehkan penduduk memproses hasil tersebut kepada sebuah produk yang mendatangkan hasil yang lebih lumayan. Penghasilan kelompok ikan ini telah mewujudkan satu pasaran yang kuat dan ianya telah membuatkan bandar tersebut secara tidak langsung mendapat sumber pendapatan yang tetap. Seterusnya, pembangunan infrastruktur. Untuk menjalankan aktiviti perikanan yang lebih besar, kita sedia maklum infrastruktur di kawasan tersebut mestilah lebih moden dan canggih. Jadi, pembinaan infrastruktur seperti pelabuhan, pusat pemprosesan dan lain-lain akan memberi kemudahan kepada penduduk tempatan serta menaik taraf kemudahan infrastruktur di bandar tersebut. Selain itu, pelestarian alam hasil aktiviti perikanan juga membantu perkembangan bandar sandakan. Hal ini berlaku kerana wujudnya saling kebergantungan antara bandar tersebut serta bandar-bandar berhampiran dengannya. Pengurusan tangkapan hasil laut yang baik dapat membekalkan hasil laut yang mencukupi kepada penduduk tempatan serta penduduk luar yang turut memerlukan hasil laut. Terakhir adalah aktiviti pelancongan. Apabila aktiviti pelancongan dijalankan, ianya akan menyumbang kepada pendapatan ekonomi, pembangunan sosial dan pendidikan serta peluang pekerjaan. Aktiviti pelancongan akan membawa masuk perbelanjaan pelancong yang menginap, makan dan berhibur di bandar tersebut. Mereka juga akan menyokong peniaga-peniaga yang berada di situ dan membantu kepada perkembangan bandar tersebut. Dalam konteks pembangunan sosial dan pendidikan, para pelancong yang masuk ke bandar tersebut akan membawa pelbagai latar belakang dan pemahaman mereka tersendiri. Jadi, penduduk setempat akan mempelajari budaya mereka dan dapat membuka minda mereka dengan lebih luas. Taraf sosial mereka juga akan lebih meningkat di mana ianya dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat yang lebih luas. Seperti aktiviti-aktiviti sebelumnya, aktiviti pelancongan juga membuka peluang pekerjaan. Sektor pelancongan seperti penghotelan, pengangkutan dan sebagainya memerlukan tenaga kerja yang terdiri daripada penduduk tempatan. Jadi, ianya secara langsung akan membantu menaik taraf kehidupan rakyat di bandar tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada kesan sampingan yang wujud daripada aktiviti manusia di bandar tersebut. Yang pertama adalah kesesakan lalu lintas. Hal ini berlaku karena apabila sebuah bandar yang mempunyai penduduk yang banyak dan berkembang dengan baik, maka jumlah kendaraan pun bertambah. Apabila jumlah kendaraan yang banyak bertambah, jadi kesesakan lalu lintas pun berlaku. Seterusnya adalah persaingan dalam perniagaan. Hal ini karena bandar sandakan mempunyai banyak jenis perniagaan, pelbagai jenis perniagaan dan perniagaan yang sama. Hal ini telah menyebabkan persaingan antara peniaga-peniaga di bandar tersebut. Seterusnya adalah pencemaran udara dan alam sekitar. Pencemaran udara ini dapat dilihat daripada kendaraan. Apabila jumlah kendaraan yang banyak, maka jumlah asap kendaraan pun banyak dikeluarkan di kawasan bandar tersebut. Seterusnya, pencemaran udara juga ini disebabkan oleh asap-asap kilang seperti kilang kelapa sawit. Seterusnya adalah pembuangan sampah sarap karena jumlah orang yang banyak telah menyebabkan pembuangan sampah sarap merata-rata. Seterusnya juga menyebabkan pulau haba di kawasan bandar tersebut. Itu saja dari saya. Kita beralih kepada slide seterusnya. Sekarang saya akan membahas tentang kesan revolusi industri 4.0 ke atas perkembangan bandar sandakan. Yang pertama, kita akan lihat dalam aspek ekonomi, yang mana revolusi industri 4.0 ini membolehkan peniaga di sandakan seperti peniaga restoran, pasar, dan industri kecil, termasuklah tempat pelancongan dapat diiklankan melalui media sosial dan akan dapat meningkatkan pasaran. Dengan itu, ekonomi di bandar sandakan ini dapat ditingkatkan.
Seterusnya, kesan yang kedua yaitu dapat membuka peluang pekerjaan. Revolusi Industri 4.0 ini dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat di Sandakan. Sebagai contoh pekerjaan yang dapat disediakan melalui revolusi industri 4.0 ini ialah seperti dropship, pemasaran afiliasi, dan tutor online. Seterusnya kita akan melihat kesan revolusi industri 4.0 ini terhadap sosial. Kesan kewujudan revolusi industri 4.0 ke atas aspek sosial ini dapat dilihat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pekerjaan seperti dropship, pemasaran afiliasi, dan tutor online ini dapat memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat di Sandakan. Pembukaan peluang pekerjaan dalam media sosial ini dapat mengurangkan jumlah pengangguran di Sandakan. Ini disebabkan penduduk akan mendapat kerja ataupun kerja sampingan untuk menjadi sumber pendapatan mereka. Seterusnya, penggunaan ICT yang berterusan dalam kalangan masyarakat Sandakan juga akan dapat meningkatkan kebolehan ICT di Bandar Sandakan.